Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-muhtaram sayyidil imam wa sayyidil bilal wa kullukum jami'an barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak-banyakkan syukur pada Allah, perbanyak-banyakkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas kesempatan dalam bentuk ruang dan peluang ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita satu lagi peluang. Allah Ta'ala masih lagi berikan kita kesempatan untuk kita berada dalam sebuah majlis ilmu sementara menunggu masuknya untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi dengan kekosongan slot ini, tuan-tuan, kita penuhkan dengan mendengarkan sedikit perkongsian ataupun tazkirah ringkas, yang mana tazkirah ini berbentuk ataupun dipanggil peringatan, walaupun tazkirah itu yang berulang. Sebabnya, tuan-tuan, tazkirah ini yang dimaknakan dengan audah, yakni yang berulang-ulang. Kalau kita dengar hari ini, mungkin kita keluar dari masjid ini dah lupa. Kita dengar pengisian hari ini, tuan-tuan, esok lusa dah lupa. Sebab itu tazkirah ini diberi bentuk sebagai peringatan yang berulang, agar kita sentiasa dengar lagi dan lagi, supaya dia masuk dalam hati kita dan dapat beramal dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi kerana, tuan-tuan, pada pagi tadi, tuan-tuan, Allah dengan kesempatan kasih-Nya pada kita sekali lagi, Allah masih berikan kita peluang untuk hidup. Allah masih lagi berikan kita untuk bernyawa pada pagi ini, yang mana Allah Subhanahu taala memberikan kita kehidupan setelah daripada mautus saghir, iaitu mati yang kecil. Apakah yang dimaksudkan dengan mati yang kecil, tuan-tuan? Itulah dia yang dimaksudkan dengan tidur. Yang mana Allah SWT berikan kita peluang sekali lagi untuk kita hidup daripada mati yang kecil, iaitu bangkit daripada tidur. Allah Ta'ala masih lagi berikan kita nikmat kehidupan. Bangun daripada tidur, Allah berikan kita peluang. Untuk apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Untuk sekali lagi kita beribadah, untuk kita beramal kepada Allah, untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang yang Allah sediakan pada kita. Inilah satu lagi peluang yang Allah beri pada kita untuk kita terus hidup di atas muka bumi ini dengan melaksanakan segala amal ibadah yang tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesilapan ataupun dosa-dosa kita. Jadi, tuan-tuan, banyak kes yang kita dengar, ya, ada orang yang meninggal dalam tidur, ya, ada kes yang kita dengar meninggal dalam tidur, tapi kita tak tahu, tuan-tuan, apakah amalannya yang dilakukan sebelum tidur, apakah ibadahnya yang dilakukan sebelum tidur. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Sebab itu, tuan-tuan, sebelum kita tidur, selain kita membaca doa tidur, kita dianjurkan juga untuk mengucap 2 kalimah syahadah sebelum kita tidur. Sebab apa, tuan-tuan yang mulia? Moga-moga tuan-tuan
tidur kita andai kata tidur yang terakhir, kita sempat untuk ucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi pada hari Jumaat yang penuh berbahagia lagi penuh barakah ini tuan-tuan, yang mana hari Jumaat ini yang seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, kita menganggap hari-hari Jumaat ini seperti hari raya, iaitu Aidain, 2 hari raya. Sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Kita nak sambut Jumaat ini, kita nak meraihkan hari Jumaat ini seolah-olah kedatangan hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Macam mana kita buat persiapan untuk hari raya dengan berpakaian serba kemasnya, berwangi-wangian, mandi sebelum datang masjid. Itulah persiapan kita untuk datang ke masjid pada hari Jumaat ini. Tiap-tiap minggu tuan-tuan, kita anggap Jumaat ini seperti hari raya. Dengan persiapan kita yang serba-serbi untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memperkemaskan lagi ibadah kita kepada Allah, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari yang mana hari yang tak ada kemuliaan yang hari lain melainkan hari Jumaat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan pertemuan kita yang ringkas ini sebelum kita masuk kepada menunaikan solat fardu Jumaat, kita mengisi sedikit ruangan kita ini dengan perkongsian ataupun tazkirah yang membawa maksud kepada redha. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, yang barang siapa dia mengucapkan zikir ini 3 kali pagi dan 3 kali petang, maka dia layak mendapat redha Allah. Apakah zikir tersebut tuan-tuan? Zikir yang diajarkan ialah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Inilah zikir yang sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut diucapkan 3 kali pagi, 3 kali petang. Dia layak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dengar zikir ini time bila tuan-tuan? Bila kita baca maksurat. Maksurat pagi, maksurat petang. Kita akan jumpa zikir ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Iaitu aku redha Allah sebagai Tuhan dan Islam itu adalah agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikir yang ringkas yang mana untuk kita layak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nak menggambarkan redha ini tuan-tuan, satu tingkatan ataupun kebaikan yang kita dapat yang paling tertinggi, iaitu untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat redha Allah, selamat kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena sentiasa mengharapkan hanyalah semata-mata kerana kenakan redha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu tingkatan yang tertinggi untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala musannif dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman ini, wa qala musannif rahimahullahu taala, ketahuilah para saudara sekalian bahwasanya siapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, wajib atasnya meredai juga akan pentadbiran Allah taala dan ikhtiarnya terhadap para hambanya serta pahit maung hidup yang ditentukan Allah terhadap dirinya. Tuan-tuan, kita redha Allah sebagai Tuhan kita, wajib untuk kita meredai segala apa yang Allah perintahkan pada kita. Segala apa yang Allah dah tetapkan pada kita. Menunaikan solat, tunaikan zakat, berpuasa sebagainya. Kita meredai segala-galanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita meredai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Sesiapa yang tidak menunaikan perintahnya, siapa yang tak nak buat segala apa yang Allah perintahkan, dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang derhaka. Tergolong dalam kalangan orang yang derhaka tuan-tuan.
Sebab itu tuan-tuan disebutkan, dan ikhtiarnya terhadap para hambanya serta pahit maung hidup yang ditentukan Allah terhadap dirinya. Yang mana kalau kita nak faham makna, konteks dan konsep redha ni tuan-tuan, dia ada satu jalan, dibukakan jalan untuk kita ikhtiar. Sebab itu kalau kita nak faham redha ni, bukan kita semata-mata redha apa yang Allah dah tentukan. Aku terima je apa yang Allah dah bagi pada aku. Apa yang dah Allah tetapkan pada aku, inilah bahagian aku. Aku redha. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dalam ruang lingkup memahami redha Allah ini tuan-tuan, ada jalan untuk kita untuk ikhtiar. Ini yang kita kena faham. Kita ada masih lagi ruang untuk kita ikhtiar. Kita nak sembuhkan sesuatu penyakit tuan-tuan, kita tak boleh duk kata, dah penyakit ni Allah yang turunkan, tak apalah aku redha je lah. Nak macam mana lagi, dah Allah dah tetapkan untuk aku. Tapi tuan-tuan, di sebalik dia mengatakan seperti itu, masih lagi ada untuk dia untuk ikhtiar. Ikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya. Kalau tak pergi ikhtiar kepada perbuatan moden, dia ada ikhtiar untuk perbuatan tradisional. Untuk apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Untuk satu bentuk yang Allah berikan pada kita, ikhtiar, yakni pilihan untuk kita melaksanakan satu perintah yang Allah dah tetapkan pada kita. Oleh kata nak sembuhkan penyakit, tidaklah secara berserah-serahan kita redha, tapi kita ada peluang untuk ikhtiar, untuk mengubat dan sebagainya. Kalau kita tak faham satu ilmu agama, satu ilmu pengetahuan, kita tak faham, kita tak boleh nak, aku redha lah apa yang aku dapat hari ni. Aku redha, aku tak faham dengan ilmu ni. Tapi tuan-tuan, kita ada ikhtiar untuk kita berusaha, untuk kita faham satu ilmu yang kita tak faham. Inilah bentuk ruang lingkup konteks ikhtiar. Malahan juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa juga merupakan satu daripada bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Yang mana ketentuan ini tuan-tuan, ketentuan yang mana kita berdoa merubah ataupun mengubah takdir. Yang mana satu kisah pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badawi, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hujan tak turun dalam tempoh yang lama. Habis tanaman-tanaman aku, tumbuh-tumbuhan, binatang ternakan semua habis. Sebab kering kontang, tak ada saliran air, tak ada pengaliran air yang baik. Hujan tak turun. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dalam satu riwayat Nabi doa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas kami. Turunkanlah hujan ke atas kami. Turunkanlah hujan ke atas kami. Sebanyak 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ini. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, awan hitam langit pun menjadi hitam time tu. Dan hujan pun mula turun. Ada yang menceritakan sehinggakan hujan itu membasahi janggut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diturunkan hujan. Sehinggalah ke Jumaat yang seterusnya. Hujan berterusan. Dan seorang hamba Arab yang sama ni pun datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hujan menimpa berturut-turut. Habis dilenyapkan tanaman-tanaman. Tumbuh-tumbuhan habis dah lenyap kerana hujan yang berterusan, tak henti-henti. Ya Rasulullah, kau doalah kepada Allah supaya hujan ini dialihkan." Nah tuan-tuan, inilah nak digambarkan doa juga merupakan satu bentuk ikhtiar kepada Allah. Selain kita redha secara bulat-bulat tanpa ada usaha dan ikhtiar daripada kita. Ini yang diajarkan kepada kita supaya apa tuan-tuan? Usahalah dahulu, ikhtiarlah dahulu tuan-tuan. Inilah yang disebutkan dalam memahami makna redha. Yang disebutkan dalam hadis tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kerana apa tuan-tuan doa ini?
dalam takdir, dalam qada Allah Ta'ala ini tuan-tuan, dalam satu hadis bagi tahu wala yaruddul qada illa ad-du'a wala yazidul umur illa al-bir. Tak ada satu pun yang akan tertolak takdir melainkan doa. Tak akan mengubah takdir itu melainkan doa. Dan tak ada peningkatan umur melainkan kebajikan yang dilakukan. Nak ceritanya doa ni tuan-tuan, walaupun kita semua ni dah ditentukan oleh Allah akan qada kita, tapi kita masih ada ruang lingkup untuk kita berdoa, untuk kita berikhtiar. Moga-moga mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Ini yang untuk kita faham makna kata redha tuan-tuan. Seorang hamba harus menerima bahagian rezeki yang dikurniakan Allah terhadap dirinya. Ya, kata musannif, seorang hamba harus menerima bahagian rezeki yang dikurniakan Allah terhadap dirinya. Rezeki juga tuan-tuan ditentukan oleh Allah. Rezeki kita banyak ini, rezeki dia banyak itu. Tapi tuan-tuan, nak katanya secupak tak akan jadi segantang. Ya. Makna kata apa tuan-tuan? Rezeki ni tuan-tuan walaupun dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih lagi ada ruang untuk kita berusaha. Kita masih lagi ada ruang untuk kita berikhtiar, untuk kita menambah gandakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Ini yang disebut rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi tuan-tuan, dengan ikhtiar, dengan usaha kita, insya-Allah tuan-tuan, Allah melipat kali gandakan rezeki atas diri kita. Ia harus sentiasa kekal dalam mentaati Allah dan menjaga segala kewajipan yang ditentukan ke atas dirinya. Maksudnya tuan-tuan, ia harus sentiasa kekal. Ia wajib sentiasa kekal dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita terus istiqamah dalam menunaikan segala perintah Allah. Kita kena sentiasa istiqamah. Kalau hari ini kita boleh dapat baca Quran sehari semuka, esok pun sehari semuka, lusa pun kita kena istiqamah untuk dapatkan sehari semuka baca Quran. Jangan hari ini kita duk baca Quran, esok baca Quran, lusa tinggal, masuk hari seterusnya tinggal tak baca Quran. Tapi tetaplah kekal untuk istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan makna kata berta'abbud kepada Allah. Untuk membentuk ibadah kita kepada Allah, sentiasalah kita untuk kekal istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasa sabar dalam menghadapi bala bencana yang ditimpakan ke atasnya. Sabar tuan-tuan. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf tuan-tuan, sabar ni dari beberapa kategori. Yang mana kita sabar dalam ibadah. Yang keduanya sabar dalam ketaatan. Dan ketiganya sabar dalam menegah kemaksiatan. Ini semua memerlukan kesabaran tuan-tuan. Dalam nak beribadah memerlukan kesabaran. Dalam kita nak menegah diri daripada melakukan maksiat juga memerlukan kepada kesabaran. Seperti contoh sabar dalam beribadah. Kita solat, kita berpuasa, sabar tuan-tuan. Dalam berpuasa, dalam sabar kita nak buka puasa tu tuan-tuan. Hampir 12 jam kita berpuasa, tak makan, tak minum. Kita rasa nak berbuka, tak sabar-sabar ni. Bila time nak berbuka tu tuan-tuan, kurma dah standby dah nak makan. Nak kata tak sabar tu dah lapar sangat, kurma dah standby dah kat mulut. Bila Bilal sebut je, dia ngap makan. Padahal bila tu nak standby, test mic 1 2 3, makna kata tak sabarnya tuan-tuan nak makan tu dalam beribadah nak puasa ni tuan-tuan. Dia begitu gelojoh nak makannya tuan-tuan. Nak ceritanya sabar dalam beribadah juga memerlukan kesabaran yang tinggi. Sama juga dalam solat dan sebagainya. Kena sabar. Dan keduanya sabar dalam ketaatan. Nak buat ketaatan kepada Allah, bukan sehari dua kita dah buat ibadah, kita dah boleh kata kita ni orang taat kepada Allah. Tapi tuan-tuan, istiqamah itu penting untuk kita nak mengukur diri kita ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Bukan hari ini kita buat dah amalan, kita dah buat ibadah, esok lusa kita buat ibadah, tapi bila hari seterusnya kita tinggalkan ibadah. Makna kata kita tak sabar nak membuat ketaatan.
Dan yang ketiganya, sabar dalam mencegah kemaksiatan. Sebabnya tuan-tuan, maksiat ini dia menarik hati kita. Maksiat ni dia menarik hati. Benda-benda yang maksiat ini dia nampak lebih menarik tuan-tuan. Dalam kita nak bersabar, nak bersabar bentuk seperti contoh riba, makan rasuah sebagainya senang ya tuan-tuan. Sign 5,000 cek terus dapat. Nampak kenikmatannya duit tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, macam mana kita nak sabar, nak diri kita nak halang daripada kemaksiatan itu, walaupun sukar tuan-tuan, tapi itulah tahap paling tinggi kesabaran dalam menegah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah contoh-contoh ataupun kategori sabar yang macam-macam kalau kita belajar ilmu tasawuf, peringkat sabar dalam ibadah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menegah daripada kemaksiatan ataupun kekejian. Selalu ingat kepada Allah Ta'ala dan bercita-cita untuk menemuinya, dan sentiasa bersyukur atas nikmat dan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Allah sebut tuan-tuan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sedikitlah daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Dalam kitab ini sebut tuan-tuan, sentiasa bersyukur atas nikmat dan kurnia Allah. Tapi tuan-tuan, Allah sebut wa qalilum min ibadiyas syakur. Ibadiyas syakur itu dah menunjukkan jamak tuan-tuan. Makna kata apa tuan-tuan, ramai di antara kita ini yang dapat nikmat, yang dapat kesenangan, tapi mungkir, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat nikmat sikit tuan-tuan, kufur, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita banyak belajar daripada kisah-kisah daripada kaum Ad, kaum Samud. Macam mana mereka ini diberikan oleh Allah atas kenikmatan. Allah berikan mereka ini atas kesenangan, kemewahan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kerana kemewahan yang sementara itu tuan-tuan, mereka ini sanggup kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan bencana ke atas mereka disebabkan kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalu ingat kepada Allah Ta'ala dan bercita-cita untuk menemuinya. Bercita-cita menemuinya ini tuan-tuan, walaupun kita tak bercita-cita nak temu Allah, wajib pasti kita bertemu kepada Allah. Mana buktinya tuan-tuan? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ni semua ni milik Allah, dan kepada Dialah kita akan dikembalikan. Walaupun kita tak ada cita-cita nak bertemu dengan Allah, kita tak ada bercita-cita pun nak menghadap Allah, tapi tuan-tuan, pasti wajib kita bertemu Allah. Ketika mana tuan-tuan? Bila kita dah mati nanti. Wajib kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nak dibandingkan kita dengan para sahabat ni tuan-tuan, bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat, siapa nak berjuang mati-matian syahid kerana Allah, peranglah jawabnya tuan-tuan. Para sahabat dengar saja perintah daripada Nabi Muhammad SAW untuk perang tuan-tuan, terus berbondong-bondong nak turun ke perang, terus berduyun-duyun untuk berperang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak dapatkan syahid, nak dapatkan mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni tuan-tuan, contohlah, kalau hari ni ada hebah dekat WhatsApp ke, siapa nak turun perang, isi nama. Siapa nak pergi berperang, isi nama. Agak-agak berapa kerat je tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, nak ceritakan tuan-tuan, beza antara kita dengan para sahabat tuan-tuan, beza dari segi iman tuan-tuan. Iman ni tuan-tuan, iman akhir zaman ini umpamanya seperti senipis kulit bawang. Nak katanya nipisnya kulit bawang ni, senipis-nipis, itulah iman kita berbanding para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah perbezaan kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ia harus meredai Allah, menjadi tempat ia menggantung harapnya, memutuskan perkara dan berlindung dari mara bahaya, dan sentiasa bersikap ikhlas dalam ibadah dan menyerah diri kepadanya zahir dan batin. Secara kesimpulannya tuan-tuan, sentiasa ikhlas dalam ibadah, yakni dalam doa iftitah kita setiap kali kita solat tuan-tuan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Itulah ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikrar kita tuan-tuan selaku orang Islam yang beriman. Kita berikrar, kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang aku buat ini ibadahku, matiku, hidupku kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan sentiasa bersikap mukhlis, yakni ikhlas dalam ibadah dan menyerah diri kepadanya zahir dan batin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mungkin setakat itu saja perkongsian yang dapat dikongsikan pada tengah hari ini tuan-tuan. Jadi mungkin kita akan bersambung lagi dalam bulan yang seterusnya. Jadi di sini terdapat beberapa makluman ataupun pengumuman kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu pihak pengurusan Masjid Kota Damansara memohon maaf mengganggu tuan-tuan yang kini berada dalam keadaan iktikaf. Di sini terdapat beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, program hari esok, program sumbangan dan pengumpulan pakaian terpakai untuk kerja amal Anjuran Pertubuhan Amal Sekitar Semula Malaysia dengan kerjasama Masjid Kota Damansara yang akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad 21 dan 22 Oktober 2023 bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Sebarang pertanyaan boleh dirujuk pada poster hebahan. Yang kedua, projek pengumpulan baju recycle serta fabrik terpakai akan diadakan pada hari Sabtu 28 Oktober di pekarangan masjid dengan kerjasama daripada Muslim Volunteer Malaysia MVM bermula dari jam 8.30 pagi hingga 5 petang. Antara sasaran barangan terpakai adalah seperti baju, toto, soft toys, seluar, telekung, sejadah, kasut dan fabrik yang lain. Hasil pengumpulan barangan recycle ini akan dijual kepada kilang dan disalurkan ke dalam tabung bantuan kecemasan Palestin. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada sosial media Muslim Volunteer Malaysia. Yang ketiga, satu lagi program sempena Maulid Rasul Oktober ini, Daurah Kitab Hidayatus Salikin yang akan diadakan pada hari Ahad 29 Oktober 2023 bersama Ustaz Muhadir Haji Jol bermula jam 9 pagi hingga 8 suku malam di Masjid Kota Damansara. Jemaah yang berkelapangan dijemput hadir memeriahkan majlis. Yang keempat, pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS melalui tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari telah menubuhkan tabung kemanusiaan Palestin di seluruh masjid dan surau negeri Selangor. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara juga turut menyahut seruan itu dan telah membuka tabung khas bermula hari Jumaat minggu yang lepas 13 Oktober hingga 24 November 2023. Tabung ini diletakkan di tangga utama masjid. Para jemaah yang ingin menyumbang bolehlah berbuat demikian. Yang kelima, sukacita dimaklumkan bahawa jumlah kutipan tabung mingguan dan tabung Jumaat bagi minggu pertama Oktober 2023 adalah berjumlah RM11,633 sahaja. Pihak pengurusan merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada jemaah yang sudi menyumbang kepada tabung pengimarahan masjid. Yang keenam, pihak pengurusan masjid menyeru seluruh jemaah Masjid Kota Damansara agar tidak meletakkan atau meninggalkan kenderaan anda di dalam kawasan parking masjid di luar waktu solat fardu. Keadaan ini akan meningkatkan kerja-kerja persiapan program masjid yang akan menggunakan ruang tersebut. Jasa baik dari ahli para jemaah amatlah kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Akhir sekali, tuan-tuan boleh lihat pada papan informasi masjid yang terletak di kiri dan kanan pintu utama masjid. Di sana kami paparkan QR code bagi penilaian khutbah 2023 Jabatan Agama Islam Selangor. Sudilah kiranya tuan-tuan scan QR code tersebut dan membuat penilaian agar dapat dipertingkatkan lagi kualiti khutbah dari masa ke semasa. Pihak pengurusan Masjid Kota Damansara mengucapkan terima kasih kepada jemaah yang sudi menginfakkan dan menyumbang kepada tabung pengimarahan Masjid Kota Damansara. Semoga apa yang kita usahakan pada hari ini menjadi pembela di akhirat kelak dan bersama-samalah kita teguhkan ukhuwah, sebarkan dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah